لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis yang ke-17 iaitu pada muka surat 120 pada muka surat 120 yang mana perbincangan pada malam ini sambungan iaitu berkaitan dengan kedudukan wuduk seseorang apabila dia tidur itu. Kerana berlaku khilaf ulama bila seseorang itu tidur, apakah dengan sebab tidur itu jadi batal wuduknya ataupun tidak. Itu dia punya point lah yang kita nak bincang ini. Jadi berkaitan dengan masalah ini, Imam As-San'ani dia mengemukakan 8 pendapat ulama berkenaan dengan masalah ini. Jadi dalam kes tidur ni batal ke tidak wuduk, Imam San'ani kata ni ada 8 pandangan. Jadi pada malam ni kita sambungnya pandangan yang kelima. Pandangan yang kelima tidur dalam keadaan sembahyang, sama ada rukuk atau sujud atau berdiri, tidak membatalkan wuduk sama ada seorang itu berada dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Jadi ada setengah ulama sebut, dia kata tidur dalam keadaan sembahyang, tak kira lah rukuk ke ataupun sujud, tak batal lah. Ataupun dia berdiri tidur sambil berdiri, tidak membatalkan wuduk sama ada seorang itu berada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Kalau dia berdiri lah. Tapi kalau berdasar kepada hal ni, rokok, sujud ataupun ada qiyam, tak kira lah dalam semaya ataupun tidak dalam sembahyang, maka tidak membatalkan wuduk. Ini satu pandangan ulama. Kita kata lagu mana dia tidur sambil rokok. Dah lah ikutlah saat ni kalau kita tengok dalam hadis tu kan Nabi tidur dalam keadaan sujud. Nabi tidur dalam keadaan sujud. Tu tak batal. Ataupun dalam keadaan berdiri. Maknanya tidur dia ni tidur dalam keadaan yang tidak seperti tidur biasalah. Maknanya kemungkinan untuk keluar kentut tu kira-kira tidak berlaku lah, gitulah. Aku pandang pun ni pandangan ulama lah. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang keempat tu, okay, tak apa, tu kita bincang dah. Ni pandangnya lah. Yang keenam, wuduk terbatal dengan sebab tidur. Mana bila tidur wuduk seorang itu batal. Ni pandangan yang keenam. Kecuali tidur orang yang rukuk dan sujud berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Walaupun hadis tersebut menyebutkan khusus dengan sujud, tetapi dikiaskan rukuk kepadanya sebagaimana pendapat sebelumnya yang mengkiaskan semua kedudukan orang yang sembahyang. Baik. Apa beza pendapat yang kelima dengan pendapat yang keenam? Mana pendapat yang keenam ni dia lebih khusus pada salat. Mana seseorang tidur dalam keadaan salat, tak kira lah dalam keadaan macam mana pun. Cuma dia kata dalam hadis ni hak sujud tu ayatnya satu bentuk keadaan orang semaya. Maksud dia sebenarnya orang tu tidur, seseorang tu tidur dalam keadaan dia semaya, tak kira lah dia rokok ke, dia duduk antara dua sujud ke, dia berdiri ke, tak kira. Ini pendapat yang keenam. Kalau pendapat yang kelima tadi, dak luar semaya pun tak batal kalau sujud. Dia sujud tapi dia bukan semaya. Katalah dia sujud syukur, nera. Jenis tidur lah je ni. Ni ke jenis nidum nah, tak boleh lepas.
ataupun dia letih sangat, katakanlah berlaku gitu. Supaya dalam hadis kan Nabi tertidur ketika sujud. Tapi Nabi teruskan semaya. Dia kias situ, dia tengok situ. Jadi hak keenam ni khusus untuk semaya saja. Mana-mana perbuatan. Hak Nabi sebut, hak dalam hadis Nabi sebut tu sujud itu sebagai contoh saja. Maknanya sujud tu dia ibarat pada solat tu sendiri. Itulah yang dimaksud. Maknanya seorang itu rokok ke, qiyam ke, asal dalam solat tidak membatalkan wudu. Kecuali dia ketuk tu terkejut. Dia ketuk, dia terkejut. Pasti dia tahulah bahawa dia ni ketuk misalnya. Kalau ketuk gitu batal. Tak boleh lah. Kerana ketuk tu bukan kerana tidur. Ini tidur. Yang ketujuh, ni. Tidur di dalam mana-mana bentuk sembahyang tidak membatalkan wudu. Sebaliknya tidur di luar sembahyang semuanya membatalkan wudu. Jadi sebenarnya hak ni hak yang ketujuh dan yang keenam ni sebenarnya hak ni termasuk dalam tadakhul dia panggil. Tadakhul ni maknanya lebih kurang sama ataupun sama. Hak dia pendapat yang keenam dan ketujuh ni itu sudah berlaku tadakhul. Lebih kurang. Tak ada beza kenapa tu. Yang ke-8, tidur yang berat atau nyenyak dalam semua keadaan membatalkan wudu. Mana tidur tu bukan tidur ringan-ringan, bukan qailulah, tidak. Dia tidur siang hari, supaya tidur malam. Sebab dia biasanya dalam fiqh, kalau dia kata tidur yang berat ni tidur lama, supaya tidur waktu malam. Katakanlah seorang itu tidur siang hari, tapi dia tidur tu seperti pada malam hari, lamanya. Batal lah wudu. Ini pendapat yang ke-8. Tidur yang berat atau tidur yang nyenyak. Sebab dia kalau qailulah setengah jam ke, waktu zuhur tidur sebentar, nak tunggu mai zuhur, ataupun lepas zuhur tidur sebentar, pukul 2 masuk pejabat pula, misalnya tu qailulah, tu tak atas. Ni kira-kira tidur semati ni 4 jam misalnya tidur. Orang tak panggil qailulah 4 jam tu. Nah, kalau si zuhur tak apa-apa asal qailulah dia gitu. Qailulah tidur sekejap 15 minit ke. Orang panggil terlelak sebentar. Kalau bahasa kita terlelak sebentar. Orang tak panggil terlelak 8 jam. Dia kata terlelak macam apa tu? Terlelak apa terlelak? Melah bang kat subuh. Orang tak panggil terlelak gitu tu. Tidur terus dah tu. Tidur berat dah tu. Itu maksud dia. Tidur yang ringan atau tidak nyenyak tidak membatalkan. Adakah kadang-kadang kita tu benar tak boleh sikit kejut selalu. Adakah tu tidur ringan dia panggil. Tu tak batal tu. Mereka berpendapat bahawa tidur sendiri tidak membatalkan. Ini pendapat yang ke-8. Tidur tu sendiri. Kerana tidur tu semata-mata tidur, dia tidak membatalkan wudu. Sebaliknya hanya sebagai perkara yang memungkinkan terbatal. Kemungkinan saja, tidak pastilah. Tidak mesti batal. Mereka memahami hadis Anas radhiyallahu anhu sebagai tidur yang ringan. Cuma mereka tidak memberikan satu neraca pemisah antara tidur yang berat dan ringan. Jadi kalau mengikut pendapat ni, dia kata hadis Anas itulah hadis pada muka surat 117 tu, hadis di bawah hadis yang ke-16 tu. An Anasin anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una junubahum faminhum man yatawadda wa minhum man la yatawadda. Daripada Anas bahawa sahabat-sahabat Rasulullah mereka meletakkan lambung-lambung mereka, makna tidurlah. Ada setengah mereka selepas tu dia wudu, ada setengahnya tidak. Ini dia tidur yang ringan. Orang panggil, kalau bahasa Kelantan, rebah belakang mentari atau tak? Istilah rebah belakang, istilah apa? Nak terlelak mentah. Sebentar 5 minit tak dah dia kata. 10 minit kata tunggu waktu Isya tu tidur ringan dia kira. Tu. Jadi sebab tu dia sebut sini. Jadi sebenarnya mereka pun tak ada sebut satu neraca pemisah. Jadi kita nak ukur tidur tu hak mana, tidur berat mana, tidur ringan tu. Nak guna panduan mana tu? Nak guna panduan mana? Payah juga tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata ginilah mudah. Mana kalau tidur ambil wudu. Masalah sekarang ni sahabat Nabi tak ambil wudu kalau tidur antara maghrib dengan isyak, dia tidur nyanda. Sebab tu ulama kata tengoklah tidur tu lah. Kenapa kau tidur belonjo terik tidur dah. Jadi dia tak ada satu keadaan yang tetap lah.
Tapi kalau tidur waktu malam boleh kata semua ulama kata kena ambil wudu. Hak lah hak khilah ni hak lain. Hak kata khilah batal ke dak gini ni hak ni hak lain. Tu. Kalau tidur waktu malam tu hak tu memang kata semua ulama kata kena ambil wudu tu. Jadi tidur hak lain tengok keadaan. Ni termasuk dalam perkara khilah lah. Kalau nak elok pada khilah nak lebih meyakinkan. Kalau kita puasa lama, puasa tidur ngoti, tak nak deku. Siapa bini kocok dah. Goreng tak boleh kata. Lodan deku misalnya ni gitu. Tak. Tu ambil wuduk lah. Tapi kalau kita nak pakai satu pendapat ni, boleh juga khilah. Tapi kalau tidur malam semua kena. Cuba kalau kita tengok, yang nombor 4 tu, nombor 4 tu kan. Nombor 4 tu. Muka surat 119 nombor 4 mana ada kitab. Tidur sendiri tidak membatalkan wudu. Imam Syafi'i ini pendapat Imam Syafi'i. Tetapi ia menjadi punca yang membawa kepada kemungkinan terbatal. Kemungkinan. Justru jika seorang tidur dalam keadaan duduk yang tetap papan punggung di lantai, maka wudunya tidak terbatal. Jadi kalau kita faham daripada Imam Syafi'i faham berkenaan dengan tidur sahabat antara maghrib dengan sini bukan pendapat mazhab dia. Pendapat mazhab dia dalam mazhab Syafi'i. Jadi tetap papan punggung tu duduk keadaan duduk gitu kiannya dah. Maknanya tutup ruangnya dubur itu, punggung tu kita kata, saluran dubur itu untuk keluar angin jadi tutup. Tu pun besar kemungkinan sebab orang tidur kalau nak ketuk dia buat nyeng gitu automatik jadi gitu dah. Batal. Tapi kira-kiranya gitulah. Jika tidak tetap papan punggung, batallah wuduknya. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi mereka menjadikan hadis Sayyidina Ali sebelum ni lah. Sayyidina Ali sebelum ni hak masa orang tidur masa ni. Hak muka surat 114 tu. Tu. Hadis tu lah. Hadis Sayyidina Ali tu. Boleh tengok situ lah. Jadi kuku mana pun khilah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidur tu tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau ada kemungkinan jadi keluar kentut, kemungkinan keadaan tidur tu menyebabkan ada kemungkinan keluar kentut, baru kira batal. Jadi tak kemah jugalah tu. Ulama kata tak kemah lah tu. Tu. Ya, sila. Cuba kuat sikit. Dia blue band bawah tu. No, tidak blue band bawah tu. Mana cukup lah antara maghrib dengan isyak tu kira-kira gitulah. Dia gini. Sebab tu dia ulama sendiri pun sebab tu dia sebut tak ada satu neraca, orang panggil apa, penanda aras lah. Ataupun satu panduan yang ukuran yang khusus, tak ada. Sebab tu jadi khilah tu. Kalau kita kata nak tetap pakai punggung, kalau hadis tadi, kalau hadis Anas tadi, hak tu dia tutup terus, hak tadi khusus tidak ada lubang bawah tu. Lepas tu lagu mana? Tak, dia kata tutup ni gini. Kalau dalam perincian dia lah, tutup ni dia kata, ke punggung kita tu ada daging. Bila kita duduk, kita jadi rapat tu. Jadi kalau nak ketuk pun jadi sekak lah. Lepas tu kita ada ketuk tu. Nak boleh jadi berlaku ketuk tu biasa. Ketuk masa tidur, tapi oleh kerana duduk keadaan tetap mana tak bergerak lah. Jadi nak ketuk macam mana rapat jik tu? Tapi hak tu pun atas kemungkinan keluar tu payah. Kemungkinan. Gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita duduk di atas kursi tak, mana nyandar juga kira-kira tu. Kalau nak kira hadis daripada Anas ni tak atas. Dah itulah pandangan Imam Syafi'i. Dan itulah yang dimaksudkan tetap pakai punggung. Tapi kuku mana tak, kalau nak kira atas rasa kemungkinan belaka tu. Sebab kalau nak kira ketuk, duduk punya ketuk, nak ketuknya dia belok gitu sikit lah. Sebelah tak apa, dah longgar tu, tubik lalu dah. Lepas tu ketuk sendiri pun banyak jenis. Hak jenis kuat, jenis tak kuat. Lepas tu kalau dia ketuk, dia nak tahu mana. Mungkin dia tidur. Tu. Sebab tu saya sebut memang lepas, kecuali orang tepi dia kata, degah tu mau bunyi hak demo. Dah kata. Mau kawan duduk dekat demo. Kecuali kawan tu ayat gitu, kira-kira dia pakai hak tu. Tu ya. Cumanya saya nak sebut gini. Sebab hal ini dia bincang ni pun agak ringkas lah. Hak ni sebenarnya dalam kitab syarah Sunan Nasa'i, hak pereka awal dulu. Mubtilat tu.
bicara tentang mubtilah tu sebenarnya sudah disebut. Dia gini kalau kita nak ambil yang cermat lah. Kita tak bincang tidur pada waktu malam tu, hak tu boleh kata ulama terima semua batal tu. Baik, sekarang ni tidur hak tidak waktu tidur hak malam tu, waktu lain, siang hari lah kita kata. Ataupun maghrib dengan isyak tu awal malam. Awal malam itu. Jadi kalau tidur kira-kiranya supaya sahabat tu, tu kalau kita nak ambil zahir daripada hadis Anas, dia hak tu lah yang dipakai oleh Imam Syafi'i, tak batal. Tak batal tu, bagi dia tak batal tu bukan kerana tidur tu. Kerana keadaan tidur tu. Bukan tidur tu sendiri. Gitulah paling tidak. Cuba tengok sana ni, kau tengok yang ke-6, yang ke-7 tu. Tu payah belaka tu, lama kata tu. Betul-betul dia tengok Nabi tidur sambil sujud tu. Tak. Tu tidur masa sujud ni. Kalau kita nak sebut dengan bahasa mula, terbuka doa lah kita kata apa-apa mungo tu. Mungo sujud. Tapi tak kata pula. Lepas tu setengah tu qiyah. Sujud tu salah satu fi'li salat. Salah satu fi'li salat, perbuatan salat. Jadi termasuklah rokok, termasuk qiyah, termasuk semua keadaan semaya. Mana kalau dia tidur dalam keadaan tu, dalam keadaan salat, tak kira dalam keadaan macam mana, tak ada dia kata gitu. Itu dia pakai qiyas. Dia pakai qiyas. Jadi kalau gitu nak pakai mana? Sebab ini termasuk dalam masalah peribadi. Pakai mana? Kalau saya ni tak ikut tak apa ni, cuma kita kalau malam tu memang kita ambil wudu, sebab itu pun termasuk sunnah. Dalam hadis sebut Nabi memang setiap kali dia bangun waktu malam tu memang dia ambil wudu. Memang dia ambil wudu. Itu jelas dalam hadis. Itu sah. Yang kedua, kita tengok hak tadi. Kuat sangat tu hadis Anas tu. Hak kata sahabat tu letih ke kerja, saya sebut letih kerja. Pergi semaya maghrib, tak ada nak tidur sekejap, nak klik saya, moga dekat sangat dah maghrib dengan isya ni. Hanya dah ditian negara. Kalau mengikut, jadi mengikut riwayat Anas tu setengah sahabat tu dia rasa nak ambil wudu. Sebab tu ulama kata, setengah ulama kata dia ambil wudu tu nak menyegarkan tubuh saja. Setengah tu dia tak ambil wudu. Dia pakai semaya gitu. Jadi hak dia ambil wudu tu bukan dia faham batal, dia faham nak dia panggil menyegarkan tubuh. Itu ada disebut dalam syarah hadis. Tu ya, ulama kata begitu. Pati ikut nak pakai mana pun. Dan hamba pun tak boleh pasal tu. Nak pakai mana. Kita ngaji gitu. Lepas tu lah kita kata, baik ambil wudu, memang tu semua terima. Kalau kita tu baik ambil wudu, tu semua terima. Tak ada khilaf. Senyap, tak saya kata, bila dia ambil wudu senang. Tak ada teruk fikir hak bab mana masalah. Tidur dia ambil wudu. Tu tak ada siapa kata gapo. Kalau kita baca lagi tak ada kata, tak payah dah ambil wudu, muka tak ada. Kalau dia ambil orang pakai sejak gitu, tak ada khilaf lah. Mana kita tidur tak kira dalam keadaan macam ni, kita pergi ambil wudu, tu memang tak ada khilaf tu. Boleh. Dia anggap molek. Gitulah mudah. Kita, sebab tu saya sebut minggu lepas kita duduk masjid Telipuk ni tak apa. Alik tu yang ambil wudu. Pergi masjid haram. Biar tak ada orang lain ni pun. Lain ada juga tapi tak ramai. Nak tubik ni. Longgar apa lalu tu. Nak tubik, nak masuk pula. Pertama kita duduk depan Kaabah dah. Dia kata bawa spray ustaz. Iyalah tak apa, bawa spray boleh habis. Tak maknanya kalau kita nak pakai ni, pakai tak payah lah. Mudah lagi. Tak kita agak lagi kau sahabat. Sahabat tu lebih dari kita. Lebih pada wali sahabat tu. Tu sebab itulah dalam kisah ni, kita boleh lah. Bagi sayanya, kalau kita tidur dalam keadaan gitu, buat semua sahabat. Tak batal. Ni kalau tidur lepas zuhur pun nak lama jadi berat. Siapa berdekun lah. Boleh ambil wudu tu. Dia ada pun ulama kata memang batal kalau tidur berat tu. Tu panggil tidur berat. Baik, tak apalah. Cuba tengok ni. Bawah tu 120. Ini adalah sebahagian perselisihan pendapat ulama berkenaan masalah tidur yang membatalkan wudu atau tidak. Ni ada lagi pandangan lagi gini. Kadang-kadang kita tengok tadakhur tu kadang hak ni boleh masuk dan hak ni boleh masuk, ni pendapat tu. Jadi sikit-sikit yang berbeza. Baik, tak apalah. Kukuk mana pun perselisihannya berkenaan dengan tidur tu batal ke tidak wudu dengan sebab tidur. Tu khilaf dia. Baik. Ianya berpunca. Punca jadi khilaf tu adalah daripada hadis-hadis yang telah kami sebutkan. Terdapat juga hadis-hadis yang tidak
sunyi dari kecacatan di dalam bab ini. Kami mengelakkan diri untuk membincangkannya. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri itu mengemukakan pandangan imam mazhab dalam kitab dia. Misalnya, ni imam mazhab. Kalau tadi sebut contoh mazhab. Ni imam mazhab sendiri. Ataupun tadi dia tak sebut pandangan mana. Ada ulama gitu ya. Dalam Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri mengemukakan pandangan imam-imam mazhab dalam kitab dia. Misalnya Hanafiyah. Hanafiyah ni sebenarnya bukan imam Abu Hanifah ni, mana ulama lah, tokoh-tokoh besar dia. Dia kata tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya mengikut pendapat yang sahih, berbeza dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Mana tidur tak batal, tak suruh ayat lah. Tidur mana-mana pun tak akan batal. Gitu dia kata. Berbeza dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat wuduk, terbatal wuduk hanya pada 3 keadaan. Pertama, tidur dalam keadaan mengiring. Mana keadaan punggung tak dapat dilatar. Bila mengiring, sama ada ke lambung kanan atau lambung kiri. Kedua, tidur menelentang. Mana punggung adalah ke atas. 3, tidur di atas salah satu daripada 2 pohon. Hak ni sebenarnya sebab tu kata tadakhur tu. Hak ni maksudnya tidur mengiring jugalah. Lambung mengiring, mana lambung tu salah satu lambung tak terlatar. Secara automatik jadi pohon. Begitu juga. Bersilai pohon tu. Itu lebih kurang saja tu. Kerana ketiga-tiga keadaan tidak boleh dikawal lagi keadaan seorang kerana longgar sendi-sendinya. Jika seorang tidur dalam keadaan duduk dan punggungnya tetap dan terlantar, maka dia tidak perlu wuduk. Jadi 3 bentuk tidur yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ini sebenarnya dia merujuk kepada tidur yang tidak tetap papan punggung. 3 ni. Sebab tu kalau kita kira lah, tengok bahan lagi, kukuk mana hadis-hadis tu kuat tu, tidur dalam keadaan sahabat tidur atas meriknya sedek nyanda gitu. Bila nyanda terang mana punggung tu tutup dah, ruangnya dubur itu untuk keluar kentut itu. Hak itulah kira-kira ulama kata tak batal tu. Kira-kira tak batal lah. Tapi kena ingat ada juga ulama yang kata bukan seorang ramai tidur tu sendiri batal. Tak ada. Bila dia kata tidur tu batal, awak tak serayak lah tidur lah ke mana pun. Asalkan orang panggil tidur batal. Tidur tu mana naum. Sinah tu tak, sinah tu mengantuk. Naum tu tidur tu batal. Ada juga yang kata gitu. Mana termasuk tidur malam, tidur mana-mana pun batal. Ada juga yang kata gitu. Tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i pula kata, ni kita ambil mazhab ni. Tidur tidak membatalkan wuduk bila orang yang tidur tetap papa punggungnya di tempatnya. Umpamanya dia tidur dalam keadaan duduk atau menunggang tanpa menjarakkan antara papa punggung dengan tempat duduknya. Menunggang ni mana naik motor ke tidur atas motor. Mana punggung dia duduk di pelana lah. Ataupun tidur dalam kenderaan. Tidur dalam kenderaan kan, dia nyanda gitu tu. Mana tetap papa punggung tu. Gitu. Ataupun tidur atas pokok kayu, tidur atas dahan. Mana pokok dahan kayu duduk punggung dia gitu katalah. Tetap. Misalnya, tu maksud dianya. Tetap papa punggung. Ini kata tokoh-tokoh dari mazhab Syafi'i lah, mazhab. Jika seorang tidur menelentang atau mengiring atau antara punggungnya dengan tempat duduknya ada jarak, batal wuduknya. Mana ada jarak tu? Yang tidak tetap papa punggung. Tidak tutup ruangnya dubur itu. Mengantuk tidak membatalkan wuduk. Misalnya seorang itu dia ngatuk dah semua itu negara. Kita kena dah ni. Bukan saya tu imam. Kita sebuah kereta berhenti masuk dia jadi imam. Tengok dia padan. Dia ngatuk gerak, dia tak undur balik. Tengok jauh duduk. Betul lah ke mana tu? Jadi dengan kita ni memang jadi rosak. Tak kira makmum nak gerak juga. Kita tahu dia gerak, dia ngatuk pun jadi gerak setapak. Dia pun betul, dia tak undur balik. Jadi dekat dengan rosak tu. Kat kita tu tok makmum tu juga, tok makmum ni tengok gitu tu imam kita jalan nah. Dia ngatuk dah. Sehingga ada berlaku gitu. Tak batal tu. Hak tu tak batal tu. Hak tu dia tidak panggil naum tu. Dia panggil hak tu dia panggil, dia ada 3 istilah tidur dalam bahasa Arab ni. Apa nama? Kana saya kini sudah apa?
Apa ni? Inakasa ke? Kita ingat dia ada 3 istilah. Satu jenis tidur tu, dia hanya tidur, bukan tidur, mengantuk tu sehingga tidak terganggu lagi baca dia. Baca boleh tapi mengantuk dah tu. Kadang-kadang hak ni kalau bawa kereta pun tidaklah bahaya sangat. Selagi tu dia jadi macam nak terlelap. Seperti sinah tu mula-mula. Sinah ni maknanya rasa mengantuk. Sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Rasa mengantuk pun tak ada. Lagi ke tidur pun tak ada. Allah ni mengantuk pun tak ada. Mengantuk tu rasa mengantuk. Bahaya kat dah bawa kereta tu. Tapi kalau semaya tu kira-kiranya mengikut ulama dia baca tidak tala lagi tu. Naum ni nera tidur terus tu. Tu kan. Cuba tengok sini. Mengantuk tidak membatalkan wudu. Dalam keadaan fikiran merasa tenang, merasa penletih lah, tenang tu ya. Masa penat tu sebenarnya. Tetapi masih mampu mendengar percakapan orang berdekatan walaupun tidak faham berlainan. Tidak faham berlainan dengan tidur. Kalau tidur tu dia tak faham, dia bunyi orang duduk kecek tu. Bunyi, kaki ada kaki bunyi. Mana tidak lainan lah. Tu memang tak atas, semua ulama kata tak atas tu. Hanabilah berpendapat tidur membatalkan wudu dalam semua keadaan kecuali tidur yang dianggap sebagai tidur yang ringan pada uruf atau adat dalam keadaan duduk atau berdiri. Dalam mazhab Hambali, tidur ni dalam keadaan macam mana pun batal wudu kecuali tidur yang dianggap tidur ringan itu mengikut uruf. Kalau kita tengok pun tak tidur belah mana tu nampak tu belecah je. Nyana dia ni nampak kejam mata. Kadang-kadang kita sebut gitu berjaga dah dia tu. Tu dipanggil tidur ringan. Sama ada dalam keadaan duduk tak lain mana lah. Tapi setengah orang duduk je kita main. Dia duduk dengan tidur serupa lah. Dia tidur ada setengah orang. Kita pergi Mekah sekali dia. Dia beli kata sejadah ada tempat nyanda, dia beli itu kan nyanda tu. Dia boleh buat sejadah, boleh buat nyanda. Dia tidur duduk gitu tu tak. Berdeku. Kita 2-3 kali tak kocok dia. Tak jaga. Kata mu ni kata bukan tidur ringan ni. Tidur berat ni. Tidur sungguh. Tapi lagu mana pula tu? Jadi orang panggil tidur ringan ni lagu mana? Dia kata duduk. Duduk tak mesti tidur ringan. Tapi kalau bila diri mungkin boleh diterima. Sebab tu kata perkara ni perkara yang tidak ada satu ketetapan yang khusus lah. Tapi kok mana Hanabilah ni kira-kiranya tidur tu sendiri membatalkan wudu. Kecuali tidur ringan. Ringan tu pada pandangan masyarakat orang panggil tidur ringan ni bagaimana? Misalnya dibuat contoh sini, misalnya duduk atau berdiri. Kalau tidur reboh seperti tidur waktu malam tu, lonjor terik tu, tu dia kira tidur berat lah. Manakala Malikiyah, yakni mazhab Malik pula berpendapat bahawa tidur tidak membatalkan wudu jika tidur itu berat atau nyenyak, sama ada sekejap atau lama. Sama ada tidur dalam keadaan mengiring atau duduk atau sujud. Tidur yang ringan tidak membatalkan sama ada sekejap atau lama. Cuma disunatkan untuk berwudu disebabkan tidur yang ringan walaupun lama. Mana kalau dari segi mazhab Malikiyah, mana lebih berat daripada Hanabilah? Sebab dia kata tidur ni membatalkan wudu. Tak kira lah tidur berat ke atau nyenyak, sama ada sekejap atau lama. Sama ada tidur dekat keadaan mengiring atau duduk atau sujud. Tidur yang ringan tidak membatalkan wudu sama ada sekejap atau lama. Tadi kah ya kelapa sebut dah. Dia nak boleh sebut tidur ringan tu lagu mana? Tu ulama kata tak jelas berlaku tu. Sebab tu saya kata kalau kita baca hadis sakit kepala sendiri ambil wudu. Tapi bagi saya kalau duduk tu kita pakai hak riwayat Anas, kita ambil hak terang. Hak terang. Mana duduk tak batal. Gitu. Baik, dia sebut lagi sini. Cuma dia kata, bagi orang yang tidur ringan. Jadi istilah tidur ringan ni mengikut urf. Urf ni maknanya pandangan masyarakat. Orang panggil ringan tu macam mana? Mengikut pandangan masyarakat. Ni kalau tidur ni tak batal juga wudu. Tapi sunat saja ambil wudu. Setengah-setengah ulama kata yang dimaksudkan sunat ambil wudu bagi orang yang tidur ringan, ini sebenarnya adalah dia panggil wudu khafif. Wudu yang ringan. Wudu ringan ni, kalau kita tengok dalam hadis, wudu ringan ni maknanya kita ambil sekali belaka. Muka pun sekali basuh, sekali, tidak 3. Lepas tu kalau ada tak rata sikit-sikit pun tak apa. Sebab sebenarnya wudu tu tak batal.
Cuma kata wuduk ringan ini adalah wuduk untuk menyegarkan tubuh. Itu saja. Ini kita boleh tengok dalam syarah-syarah hadis ada sebut gitu kan. Baik. Syarat batal wuduk disebabkan tidur nyenyak yang ringkas ialah orang yang tidur tidak tertutup jalan keluar dengan sempurna, dengan seumpama melipat kain dan diletakkan antara dua papan punggung dan tidur di atasnya. Katakanlah masa dia tidur tu, tidur ringannya metal kira-kira, tapi nyakepik batal antara pohon dia terbuka jadi ruangnya dubur tu. Kemungkinan ketuk tak ada. Tu mana terbuka tu. Dia kata begitu. Jadi kalau asasnya apa? Takut keluar kentut tu lah. Jadi kemungkinan keluar kentut tu dalam keadaan macam mana? Tu dia punya point perbincangannya. Keadaan perbincangannya gitu. Kemudian dia sedar dalam keadaan sedemikian. Tidur yang berat atau nyenyak membatalkan secara mutlak walaupun papa punggungnya terikat dengan kain. Tu. Kalau tidur yang berat. Jadi tidur berat, tidur lama lah. Katalah dia tidur duduk tu sampai 5 jam. Lepas mai zuhur tu kan, itu duduk. Bangun-bangun dak pukul 6. Katakanlah lepas lama dah masuk asar. Duduk tu dia kata. Duduk pun main kat 6 jam mu tidur tu tak. Kira tidur berat tu dia kira tu. Gitu. Jadi tidur nyenyak seperti orang yang tidur tidak mendengar suara berdekatan atau dengar jatuh sesuatu dari tangan atau keluar air daripada mulut. Mulut tak khabar lagi misalnya tak. Tu kira tidur berat tu. Baik, setengah-setengah ulama kata berdengkur itu termasuk dalam tidur berat. Tetapi ada dalam hadis sebut tu, kalau sahabat tidur nyana ke berdengkur tu tak batal tu. Saya nampak begini tak? Ialah selain pada perbincangan. Mana tidur walaupun berdengkur pun sahabat tak ambil wuduk, apa maksudnya? Maksudnya sahabat memahami tidur tu tidak batal wuduk. Tidur dalam keadaan begitulah. Bagi dia sekejap lah tu antara maghrib dengan isya. Jadi sahabat ni tak akan buat kalau benda tu dia tak jelas hukum. Gitu Baik, yang terakhir. Syah Waliullah Ad-Dihlawi memberikan komentar terhadap hukum ini dengan katanya. Syah Waliullah kata gini. Dia kata makna hadis ini ialah tidur yang berat atau nyenyak merupakan punca anggota-anggota menjadi lembut dan keluar hadas. Jadi tidak ada urat-urat ataupun bahagian anggota tubuh yang menyekat keluarnya kentut. Sebab apa? Sebab pada waktu tu dia rehat sepenuhnya tubuh tu. Saya fikir di samping itu terdapat sebab yang lain, iaitu tidur melemahkan jiwa dan menyebabkan berlaku perbuatan yang boleh menyebabkan berhadas. Jadi kata Syah Waliullah sebenarnya tidur yang berat ini makna hakikat sebenarnya tubuh kita tu semuanya tidak berfungsi. Jadi lemah sangatlah tu. Jadi kemungkinan besar tu untuk keluar hadas, keluar ketuk sangat tinggi kemungkinan tu. Sebab tu istilah tidur ringan ni mana tidur yang mana anggota tu tidak selemah tidur berat itu. Ini kata Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Begitulah. Tapi kukuk mana apa hadirat? Ya jelasnya mana tidur waktu malam tu membatalkan wudu. Tidur antara maghrib insya dalam keadaan bernyanda gitu seperti mana sahabat buat tidak membatalkan wudu. Cumanya hak berkenaan Nabi sujud dan tak batal wudu tu dia gini betul Nabi tidur, tapi kan Nabi kadang hadis Nabi ni tidur mata hati dia tak, maknanya dia bukan tidur seperti kita. Ada juga ulama kata gitu. Maknanya dia tidur ketika sujud tu. Rasa puak kita tak ada buat tidur pas sujud gitu. Mana kalau tidur negara lama kita masa sujud tu. Rasa kalau akak-akak memang innalillah dah tu kala tu. Kira-kiranya. Tapi kalau Nabi tidur tu ada juga ulama kata gitulah. Maknanya dia bukan tidur hakikat tidak sebab dia mata dia tu tidur, hati dia tidak. Orang lain kata kalau nak kira lagu tu malam betul ada apa tidur Nabi gitu. Tak batal juga lah malamnya. Moga-moga di hati dia tak tidur. Itulah yang dia tak boleh kira zahir ni. Kira zahir ni. Sebab kalau lama tu kira tidur sengotik, tidur berat. Itulah mudahnya. Lepas tu nak buat lagu mana kita nak pergi mana banyak ni mon. Tadi bagi saya mudah. Kalau tidurnya ada gitu memang tak batal. Sebab jelas daripada Anas tadi. Lepas tu tidur malam tu batal. Lepas tu tidur lain tu kalau saya sendirilah memang saya ambil wudu. Nak supuh hati. Tak timbul masalah khilaf. Lepas tu kalau hati-hati nak pergi mana-mana pendapat ulama, ikutlah. Serahlah tu. Sebab ni masalah peribadi. Bukan melibatkan orang pun. Kita sendiri. Gitulah. Sebab kalau kita kata nak puasa pergi ni.
Siapa dia awak nak pasal tu? Ulama diri pun khilaf. Begitulah. Okey, kita ambil satu lagi hadis. Hadis ni sebab dia ni sama saja. Hadis ke-18 an Busrah binti Safwan anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu falyatawadda. Daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda, sesiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ni hadis 192 ni. Hak ni pun khilaf juga ada. Kalau Sayyidina Ali tak batal. Sayyidina Ali kata, aku ni kulit zakar apa kulit lenga dia tu. Apa kulit hidung, setuh hidung itu batal. Dia kata kulit zakar aku sopo, tak ada apa. Oh kita kata paruk Sayyidina Ali. Dak tu ahli syurga tu jamin selamat ikut dia. Nampaknya khilaf. Ramai mana ulama kata hak Nabi sebut tentang setuh kemaluan semua dia berkait masa selepas kencing. Maknanya setuh kemaluan itu isyarat kepada kena najis tu. Najis tu. Nabi tak sebut kena najis. Hak tu sebenarnya. Dah kira dalam mazhab Syafi'i ke hak batalnya kalau setuh ni tak batal. Sebab tu kalau kepik gitu khilaf itu. Kan ada dia buat teka kata. Dia tu kecing tapi dia tak pergi aku ni. Dia pergi aku ni batal ke tak wudu. Dia tidak setuh ni. Nombor kata tak batal musuh ni. Tak ya tak batal kecing tu. Nak ayatnya dalam mazhab Syafi'i ni adalah dalam mazhab Syafi'i ni adalah dia kata kalau setuh ke batn batal. Kalau setuh kepada zat tak batal. Semua tu tak ada sebut dalam hadis. Ni orang panggil pandangan ulama. Kalau kita nak tengok sahabat misalnya Sayyidina Ali tak batal setuh ke mana pun. Kecuali kencing tu batal. Misalnya kalau dia gatal zakar dia ataupun perempuan farah dia lah. Dia pun garu. Tak kencing, tak batal. Sayyidina Ali sebut tu kan bukan telinga, di hidung. Dia kata bagi aku kulit zakar sebab hidung. Setuh. Nak mana? Saya tulis buku tu kau nak marah-marah Sayyidina Ali lah. Kita tulis royak ya, bukan apa tu. Kau tak percaya baca dirilah kitab ni. Boleh tengok dalam kitab Ethiopia tu dia mari penyataan Sayyidina Ali. Beberapa orang sahabat bukan Sayyidina Ali seorang. Khilaf. Nak buat mana? Baik, tak apalah. Hak lain tu hadis ke-19 tu kita bincang semula lah. Okey, rasanya setakat tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.